dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Okey, Ustaz. Ya. Kalau bagi tu. Bagi share screen. Oh, okey, tak apa. Okey. Ustaz cuba, boleh tak? Okey. Hari ini saya buat rampasan puasa sekejap. Ya. Okey, boleh? Okey. Boleh, eh? Alright. Okey, tapi belum ada apa-apa lagi lah. Ya, okey. Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita ada rehat seminggu. Lepas tu tak ada kelas, eh. Jadi alhamdulillah lah. Kerja rumah tu walaupun dia tak berapa nak laju, dia sampai juga lah. Dia slow. Mungkin cuaca tak mengizinkan, hujan dan sebagainya. Jadi lambat sikit kurier tu. Tapi sampai jugalah. Latihan yang dibuat tu. Ada yang dah selesai semua sekali pun ada. Okey. Tak ada masalah. Cuma next time ni kalau kita dah lama-lama kita dah mahir, tangkap kita punya kertas nota tu bagi cantik sikitlah. Tak perlu jadi jurugambar profesional, tapi maksudnya sebab kadang-kadang dia nampak bayang-bayang tu juru kamera ada dalam tu, bayang-bayang juru kamera. Dia macam-macam benda yang tak masuk pun ada dalam tu. Jadi nanti boleh tanya anak dan sebagainya. Cari apps. Dia ada apps tu yang kita boleh dia tu automatic pakai PDF saja, dan dia akan macam mana pun kamera kita halakan pada kertas tu, dia akan hanya ambil saiz kertas tu saja. Dia tak kacau benda lain. Itu nanti saya share dekat grup. Dia ada apps tu. Boleh download dekat handphone kita lah. Okey. So insya-Allah hari ni kita nak sambung. Muka surat apa? Last 14. Okey. Hari ni kita ambil ayat keempat. Surah 14. Alright. Ayat keempat. Okey. Ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah masuk surat ke-14. Jadi sebagai ulang tayang saja, vocab kita di muka surat 12. Vocab kita di muka surat yang ke-12. Fokus kita adalah perkataan dakhala, telah masuk, yadkhulu, masuk, udkhul, masuklah. Dan yang terakhir, la tadkhul, jangan masuk. Jangan masuk. Dari muka surat 14, baris yang keempat, bermula daripada baris pertama, kita sudah masuk. Bermula daripada baris yang ketiga tu lah. Kita dah start masuk mudhari', yadkhulu. Okey, baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna naqira. Wala yuzlamuna naqira. Okey. Sekarang kita pindah kepada mereka. Sekarang kita berpindah kepada yadkhuluna, mereka. Okey.
Ya, Ustaz minta kerjasama semua untuk bagi jangan ganggu Ustaz cakap. Kadang-kadang ada yang setengah tu tak dengar. Bila boleh bercakap. Bila nak bercakap lepas Ustaz bercakap tak apa, insya-Allah. Kalau nak ada sebarang pertanyaan selepas Ustaz bercakap. Jadi jangan sekaligus sebab kadang-kadang kita ni guna handphone kan ada yang setengah tak jelas. Mungkin kalau guna headphone insya-Allah lah jelas kan. So minta semua sahabat-sahabat beri perhatian dan beri kerjasama sepenuhnya kepada dalam kelas ni lah. Terima kasih. Okey. Terima kasih Itulah dia sedikit pesanan daripada penaja untuk sama-sama kita renungi. Masih dengar Ustaz off mute semua. Dia bukan apa, dia bukan nak marah siapa-siapa. Kadang-kadang kita jangan lupa kita bukan rumah kampung, kita rumah taman. Biasa kalau saya mengajar kadang-kadang anjing sebelah pun masuk dia nak join. Gong. Maklumlah jiran tu kadang-kadang ada Cina ada apa okey, itu belum lagi cucu kat belakang pecahkan cawan tu ada juga. Alright. Jadi baris yang keempat ulaika. Fa maka okey. Maka ulaika mereka itulah ya. Okey. Yadkhuluna. Okey, di sini walaupun kita tahu ini adalah fi'il mudhari'. Okey. Tetapi ini adalah cerita berkenaan dengan situasi akan datang. Syurga tak masuk lagi Walaupun syurga tu dah ada, orang ni tak ada lagi. Orang dalam erti kata kita lah. Sebab kenapa di situ nanti ada persoalan. Sebab ada orang tanya kan. Masa Nabi pergi Mi'raj tu, Nabi dinampakkan dengan keadaan penghuni syurga, penghuni neraka. Jadi ada orang tanya, kalau syurga neraka ada, tak ada isu. Tapi kiamat belum lagi. Hisab belum lagi. Jadi penghuni syurga neraka yang Nabi nampak tu, itu apa dia? Itu gambaran ke? Itu sebagai apa benda? Itu biasa dia tanya. Even di Mesir kalau rancangan fatwa live di televisyen pun dia akan tanya kepada Syekh Azhar. Jadi jawapan dalam erti kata kita sekarang ni, jawapan selamat kita kata diperlihatkanlah. Diperlihatkan dalam erti kata kita, dalam situasi kita. Tapi dalam situasi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada isu diperlihat tak diperlihat sebab Allah itu beyond time and space. Faham tak? Yang terikat dengan masa ni kita ada istilah hari ni, kejap lagi, besok. Di sisi Allah mana ada? Jadi maknanya tak mustahil benda itu memang dah ada. Seolah macam filem tu rewind belakang lah. Apa tak? Itu filem yang kita rewind belakang. Tapi dalam erti kata kita sekarang ni, kita tak boleh nak logik kan sebab apa? Pada kita, macam mana pula? Jadi tak payah pening-pening, kita kata apa? Diperlihatkan. Tapi dalam erti kata masa Allah itu, Allah tidak tertakluk dengan ruang dan masa. Yang tertakluk tu kita sahaja. Jadi ayat ini kita nak terjemahkan dalam konteks kita lah. Jadi sebab itu kita terjemahkan yadkhuluna di situ sebagai future tense. Mereka akan masuk. Mereka akan masuk. Okey. Al-jannata, syurga. Admin kalau rasa nak mute boleh mute, tak ada masalah. Mute kan semua sekali, nanti saya terpaksa mengeluarkan suara saya semula. Sebab dengan saya sekali kena mute. Okey. Wala dan tidak. Wala dan tidak. Okey, cuba lihat perkataan yuzlamuna. Alright. Yuzlamuna. Okey, bagi yang ada laptop ataupun yang ada skrin agak besar tu boleh jeling-jeling lah nota tu Kalau level kita, ini level kita. Saya bercerita dalam konteks level kita
Kalau level kita, ini kita punya perkataan. Ini level kita. Perkataan kita adalah zalama. Ini kita punya. Maknanya untuk kita punya level, madhi kita adalah zalama. Dan mudhari' kita adalah yazlim. Okey. Ini kita punya level. Tetapi bahasa Arab dia ada satu pattern lagi. Madhi itu dia ada satu pattern lagi yang dipanggil pasif. Kata kerja pasif. Ini pun ada dia punya pattern lah, tapi peringkat permulaan ni kita tak berapa nak perkenalkan sebab dia sakit. Dia pasif, dia tak normal. Jadi takut dengan kita kan demam dia. Sebab tu kita belajar yang normal dulu. Jadi kalau zalama yazlimu, menzalimi, telah zalim sedang menzalimi. Tapi kalau yang pasif dia kata zulima, dizalimi. Sedang telah dizalimi, sedang dizalimi. Okey. Jadi maknanya apa? Ini aktif. Ini kata kerja aktif. Alright. Yang ini kita panggil aktif. Okey. Apa maksud aktif? Ada aktor. Aktif tu maksudnya ada aktor, ada pelaku. Telah menzalimi, mesti ada orang dia. Siapa yang menzalimi ni? Katakan kucing menzalimi adiknya. Kucing kan. Okey. Tapi kalau dizalimi, sini kita terjemah di. Ni kita kata apa? Pasif. Pasif maksudnya apa? Tidak ada pelaku. Ataupun tidak disebut pelakunya. Dia ada aktor. Aksi ada, aktor tak ada. Aksi mesti adalah sebab ini action kan. Ini kata kerja. Itu beza kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Di dalam ayat kita tu yuzlamuna. Kita tengok betul-betul. Dalam ayat kita tengok beza dia apa? Kalau mereka aktif, kita pakai yazlimuna. Mereka menzalimi. Ini mereka menzalimi. Tapi kita punya apa? Yuz. Nampak tak? Kita punya adalah yuzlamuna. Ini apa? Mereka dizalimi. Maksudnya secara literal aktornya tidak ada lah. Tapi secara makrifat, secara hakikat mesti ada aktor, tak kata ada aktor kan. Tapi dia tidak nyatakan secara zahir, secara jelas dalam ayat. Jadi wala yuzlamuna. Dan tiadalah mereka apa? Dizalimi. Akan dizalimi. Okey. Ni cerita tak apa lagi ni. Betul? Okey, tidaklah mereka akan dizalimi nakiran. Nakir apa nakir? Nakir ni kalau ikut kat situ dia kata sedikit pun lah. Tapi kalau ikut mana asal nakir tu macam ada satu ruangan kecil, lubang yang halus di biji tamar tu. Biji tamar tu kecil, tiba-tiba ada macam satu benda yang satu titik warna hitam kecil dekat biji itu, menunjukkan saiz yang kecil itulah. Jadi di sini dia guna makna konteks sedikit pun. Okey. Alright. So itu yang pertama. Ayat seterusnya makna konteksnya sama tapi perkataannya berbeza. Kita guna nakir, di sini kita pakai syai'an. Syai' sesuatu.
Syai' ni boleh pakai macam-macam. Syai'. Hal turidu syai'an. Kalau telah perbualan kan. Do you need anything? Do you need something? Jadi syai' tu boleh jadi something, anything. Sebab tu kita kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Atas tiap-tiap sesuatu. Syai'. Jadi faulaika sama depan dia sama saja. Cuma kita tukar belakang. Tadi nakira, sekarang ni syai'an. Faulaika maka mereka itulah yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk ke dalam syurga. Dan Okey. Wala yuzlamuna. Dan tidak mereka akan dizalimi. dizalimi sedikit Dan tiadalah mereka akan dizalimi sesuatu. syai'an. Oleh sesuatu. Sesuatu pun, sedikit pun. Tapi kalau tengok dalam surah Ustaz, dia dua-dua sama makna, sedikit pun. Tak kisah, boleh juga. Boleh. Itu makna konteks. Kalau nak guna ayat kampung tulis satu habuk pun. Ada? Itu habuk pun. Satu habuk pun tak kena, jangan risau. Sekepiang pun tak ada. Bukan sekeping ni, sekepiang pun tak ada. Dia kalau ada sekepiang sekeping tahan lagi, sekepiang tak ada. Alright. Okey, kemudian yang ini kita biasanya sebab kita ni bukan al-hafiz, kita al-hafuz. Kita tak perasan dah. Tapi yang ini sebenarnya apa? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surah An-Nasr yang kita baca kan. Alright. Wa ra'aita. Ra'aita fi'il madhi lah. Ra'aitu, ra'aina, ra'aita. Kau melihat. Ra'a. Asal dia apa? Ra'a. Ra'a telah melihat. Banyaknya call begini. Sibuk betul. Ya. Okey. Jadi orang ni ialah Ra'a. Ya. Ra'a telah melihat. Ra'aitu saya melihat. Ra'aita awak lihat. Wa ra'aitan nas dan engkau lihat manusia. Wahai Muhammad, yadkhuluna mereka akan masuk. Okey. Masuk di sini bahasa kita lah. Bahasa konteksnya apa? Memeluk. Menganut. Itu makna konteks lah. Tapi makna literalnya masuk ke mana? Fi dinillah. Masuk ke dalam agama Allah. Okey. Afwaj itu perkataan yang plural. Kalau seorang kita, kalau satu dipanggil faujun. Faujun. Kalau jamak dia afwaj. Okey. Faujun ni apa? Sekumpulan. Segerombolan. Jadi afwaj ni maknanya apa? Bergerombolan-gerombolan dah. Berbondong-bondong. Beramai-ramai. Yadkhuluna mereka akan masuk. Fi dinillah dalam agama Allah. Dalam keadaan apa? Afwaja. Berbondong-bondong. Beramai-ramai. Okey. Itu maksud afwaj. Alright. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannatu adnin, syurga adnin. Okey.
Yadkhulunaha. Ha kembali kepada jannah. Okey, syurga adalah muannas. Yadkhulunaha. Mereka akan memasukinya. Mereka akan memasukinya. Right. Jadi kalau kita masuk, agak-agak zuriat keturunan kita boleh masuk tak? Soalannya di situ kan. Zuriat keturunan kita, adik-beradik kita dan sebagainya, boleh masuk, tak ada masalah. Syurga Adenin. Yes, tapi dengan syarat apa? Waman salaha. Dan sesiapa yang salaha. Okey. Kita biasa dengan perkataan soleh, orang soleh. Okey, soleh tu noun. Soleh tu kata nama. Kata kerja dia salaha. Okey, sesiapa yang waman salaha, sesiapa yang telah melakukan amal soleh. Sesiapa yang telah buat baik. Jadi maksudnya nak masuk bolehlah. Tapi syaratnya mesti buat baik. Min daripada okey. Abaihim. Tolong tolong mute siapa yang Muhammad yang bising. Agak mute semua je. Okey. Tak boleh nampak dah. Agak mute semua je. Betul. Sekarang kita nampak. Yang boleh mute hanyalah host saja. Penganjur saja yang boleh mute. Saya tak boleh. Okey, Ustaz. Okey. Jadi sama-sama kita bertenang atas segala cabaran-cabaran dan tribulasi-tribulasi yang berlaku ini. Okey, tak apa. You semua apa orang kata commercial break. Alright, waman salaha, dan sesiapa yang telah beramal soleh. Siapa yang telah buat perkara-perkara baik. Jadi kalau buat baik ni tak ada pengecualian. Kalau harta kita ni yang faraid sajalah dapat. Yang bukan bahagian dapatlah kot kalau nak bagi sedekah kat dia, bahagian tak dapat. Tapi syurga tak apa, dia terbuka untuk siapa-siapa. Min abaihim. Aba itu jamak kepada abun. Tengok skrin, abun. Abun ni ayah. Ayah kalau seorang lah. Kalau ramai, aba. Ayah. Okey. Wa azwajihim. Azwaj ni ni isu tak selesai ni. Kan? Dia tak puas hati juga. Bila sebut orang lelaki tu banyak dekat syurga tu pasangan-pasangan. Okey. Soalan tu selalu ditanya. Azwaj. Azwaj ni sebenarnya dia jamak kepada zaujun. Kalau seorang, zaujun. Okey. Kalau dia seorang-seorang, sebenarnya dia tak ada muannas, tak ada muzakkar. Kita boleh pakai untuk orang lelaki, kita boleh pakai untuk orang perempuan. Unless kita sendiri yang bezakan. Saya kata, ini saya punya zauj, yang sebelah ni saya punya zaujah. Waktu ni, barulah yang ni tak pakai tudung ni muzakkar, yang pakai tudung bawal kat belakang ni muannas. Okey, ini barulah kita dapat bezakan apa? Lelaki dan perempuan. Waktu ini barulah kita kata suami, isteri. Okey. Tapi original version perkataan dia tak ada yang ni. Dia pakai yang ini saja. Maknanya
spouse. Mana suami pun zaujun, isteri pun zaujun. Okey, jadi azwaj, wa ja'alnakum azwaja. Kami jadikan kamu semua berpasang-pasangan. Jadi wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Alright, seterusnya siapa lagi yang masuk? Segala keturunan kita, cucu, cicit, piut dan sebagainya. Wa zurriyatihim. Kalau seorang zurriyatun. Okey. Dalam ayat kita tu jamak lah. Zurriyat. Wa zurriyatihim. Okey. Okey. Alright. Okey, baris yang terakhir. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Wal malaika, dan para malaikat. Dan malaikat-malaikat itu yadkhuluna alaihim, masuk kepada mereka, akan masuk kepada mereka, min, daripada, kulli, tiap-tiap, daripada setiap bab, pintu, dari setiap pintu, daripada tiap-tiap pintu. Okey, habis. Okey, kita pindah ke 15. Muka surat yang seterusnya. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri. Cuba lihat. Tajri. Ya. Okey. Dalam ayat kita dia pakai ta, tajri. So dia guna jari manis atas sekali. Jari manis boleh, jari tengah pun boleh. Macam mana kita nak pastikan jari manis ke jari tengah? Kalau jari tengah tu anta. Okey. Kalau jari manis, hiya. Hiya kalau orang, dia seorang perempuan lah. Dalam ayat ni dia bukan orang. Dalam ayat ini, okey, dia pakai apa? Dalam ayat ni dia pakai hiya tu merujuk kepada dalam ayat ni rujuk kepada apa hiya? Jannat. Jannat lain. Oh, ni anhar. Dia bukan merujuk kepada jannat. Anhar. Dia rujuk kepada nahrun. Tengok. Kalau satu sungai, Arab kata nahrun. Kalau banyak sungai, Arab kata anhar. Sungai-sungai. Okey. Jadi perkataan anhar tu, dia jamak. So kita consider dia sebagai muannas. Sebab tu dia guna ta ni, tajri. So huruf ta ni, aksi ni merujuk kepada sungai tu. Dia refer kepada sungai. Maksudnya ini adalah perbuatan ataupun aksi sungai. Bukan aksi syurga. Okey. Alright. Jadi satu perkataan saja yang Arab pakai, jara fi'il madhi, yajri fi'il mudhari'. Lihat sekali lagi, jara madhi, yajri mudhari'. Okey. Yang ini yang antara yang perkataan yang paling unik juga, kita consider antara yang paling unik dalam bahasa Arab. Kenapa? Kerana hanya satu perkataan saja yang dipakai kalau untuk manusia berlari. Kalau untuk air, mengalir. Kalau untuk angin,
bertiup. Kalau untuk matahari, bulan, planet-planet, Beredar. orbit. Bergerak, orbit lah. Beredar, Ustaz. Kalau Beredar. untuk beredar, kapal berlayar, beredar. Ataupun berlayar lah. Satu perkataan saja. Okey. Alright. Satu perkataan yang dipakai untuk semua sekali. Okey. Jadi kat mana yang kapal tu? Kat mana yang kita kata kapal pakai yajri tu? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita duk majri tu yang ni lah. Dengan nama Allah yang memperjalankan dia, yang jadikan dia bergerak. So satu perkataan saja. So dalam ayat ni, kata kerja ini kita gunakan untuk sungai mengalir. Jadi Allah kata jannatu adnin, syurga adnin. Yadkhulunaha, mereka akan memasukinya. Maknanya calon-calon ahli syurga akan masuk ke dalamnya. Okey. Apa antara yang nampak dekat syurga itu? Tajri min tahtihal anhar. Okey, ayat ini kalau bahasa Melayu kita consider terbaliklah. Kalau bahasa Melayu kita kena ambil al-anhar. Al-anhar, sungai-sungai. Tajri, mengalir. Sungai-sungai mengalir. Min, dari tahtiha, bawahnya. Okey. Sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Okey. Alright. Kemudian baris yang kedua. Baris kedua tu agak panjang sikit. Okey. Cuba lihat baris yang kedua. Yes. Okey. So arahan pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, minta sampaikan kepada Bani Israel pada ketika itu, kalau nak dapat balik dia punya Holy Land tu, nak dapat balik Kingdom of Heaven dia tu, Baitul Maqdis pada ketika itu, kena masuklah. Masuk dalam arti kata apa? Bukan masuk bagi salam ketuk pintu. Masuk dalam arti kata waktu tu dah ada penjajah dalam tu. Masuk maknanya kena ada struggle sikit lah. Fight sikit, berjuang sikit. Ya, luka-luka sikit. Pokok ada yang syahid lah. Itu adat. Adat dalam kita nak mengambil balik benda-benda yang telah dirampas. Okey. Jadi itu prasyaratnya masuk. Tapi Bani Israel pada ketika itu dia tak nak masuk. Macam-macam alasan dia. Ini salah satu dia punya statement dia. Okay, ada 2-3 dalam Quran. Yang paling kemuncaknya dia kata apa? Dia suruh Nabi Musa pergi dengan Tuhan, kau berdua pergi, kita orang tunggu sini. Nanti dah okey, telefon. Dia datang. Nanti dah menang, WhatsApp je lah. Dia datang. Itulah nanti yang menjadi penyebab kalau kita baca Quran, akibat daripada masalah ini, Bani Yahudi sesat di padang teh selama 40 tahun. Okey, itu balasan daripada Allah. Dia tak boleh keluar, dia pusing-pusing situ je. Dan di situlah Nabi Musa wafat. Jadi salah satu alasan dia orang tak nak masuk Palestin ketika itu apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Okey. Jadi di sini kita ada perkataan apa? Nadkhul, kami masuk. Okey. Cuma kalau minat nak perhatikan, tapi kita tak terangkan di sini, belum level kita. Kita punya level kita huruf lam tu baris depan saja. Tapi dalam ayat ni huruf lam pada atas. Lan nadkhula. Kita punya kan yadkhulu, nadkhulu, tadkhulu. Jadi kenapa baris atas tu? InsyaAllah lah 2024 nanti kita cerita. Okey.
Alright. Hatta yakhruju. Sama juga di situ. Cuba lihat yakhruju, gariskan saja. Level kita yakhrujuna. Level kita mesti ada huruf nun kat situ. Mereka keluar. Kharaja yakhruju. Kat sini dia hilang nun tu. Ada sebab bila. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cuba kita lihat di situ ada satu perkataan yang perkataan itu juga yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabbar. Nampak? Okey. Yang zalim. Yang itu kena hati-hati. Dia hati-hati dia bukan macam mana. Dia kadang-kadang kita rasa kita perlu terjemahkan yang selayaknya bagi Allah. Tapi sebenarnya contoh-contoh kan. Sebenarnya makna dia memang macam itu, tapi mungkin wallahu alam lah. Orang dia nak rasa beradab sikit ke, dia rasa macam tak layak. Dia sebenarnya bukan isu tak layak, contoh. Katakan dalam Asmaul Husna, kalau kita perasan ada salah satu daripada nama Allah iaitu apa? Contohnya. Tengok sini ya. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muntaqim. Al-Muntaqimu. Al-Muntaqim. Wallahu azizun zuntiqam. Contohnya. Jadi salah satu nama Allah tu Al-Muntaqim. Alright. Okay. Jadi kalau tengok dekat Asmaul Husna yang ada dekat frame atas rumah kita tu, kalau dia terjemah, dia terjemah tu sebenarnya bukan maksud dia tu. Tapi dia rasa macam itulah okey kok. Jadi apa yang dia terjemah? Yang membalas. Okey. Terjemahan dia yang membalas. So Melayu kata it should be okay lah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, muntaqim ni apa? Yang membelasah, yang menghenyak, yang membedal, yang melepuk. Sebab contoh, ini cerita sifat Allah nanti yang akan digunakan dalam neraka. Faham tak dalam neraka? Okey, situasi neraka takkan nak kata yang membalas. Dia balas macam bagi kuih. Nampak? Orang bagi kuih kita balas. Tak bukan. Sebab itu kalau kita perasan, kalau katakan sesekali ada masalah yang menyebabkan umat Islam buat sembahyang hajat, buat kunut nazilah, katakan Israel bermahara jelela dan sebagainya, waktu itu kita baca doa, apakah sifat Allah yang kita panggil untuk Allah balas balik kejahatan dan kezaliman orang Yahudi? Kita tak kata ya Rahman, ya Rahim tadi. Waktu itu kalau baca begitu, tak kena lah, sebab itu bukan sifat yang digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan Allah itu berkuasa dan sebagainya. Jadi waktu itu dalam Asmaul Husna, sifat apa yang akan kita keluarkan? Ya, contohnya apa? Ya Qahhar. Ini antara yang kita pakai. Ya Qahhar. Sebenarnya tak apa bagus. Manusia pun tak elok pakai sebenarnya. Tapi ramai orang nama Qahhar kat Malaysia ni. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya apa lagi? Ini semua yang menunjukkan apa? Allah yang Qahhar, Jabbar, Jabbar tu yang keras. Kan kalau Kelantan kata gedembe, orang cakap, cakap Tuhan gedembe pula. Tapi sebenarnya kalau bahasa Kelantan tu begitulah. Sebab ini terhadap siapa? Terhadap orang yang zalim. Jadi maknanya sebab itulah Jabbar dalam ayat ini dia gunakan terjemahan dia apa? Kaum orang-orang yang jabbar, yang keras, yang kasar, yang zalim. Okey. Jadi sebab itulah kalau sesekali nanti ada rezeki pergi belajar Asmaul Husna, katakanlah kita ada kajian khas untuk Asmaul Husna, nama Allah yang 99 itu dia akan pecahkan dua. Satu kategori yang dipanggil Jamal. Apa itu Jamal?
yang cantik, yang lemah lembut, yang penyayang, yang pengasih, yang latif, yang alim, ya dan sebagainya. Satu lagi, dia masukkan kategori yang tadi itulah dipanggil Jalal. Oh, Jalal. Satu kategori Jamal, satu lagi kategori Jalal. Jalal ni semua yang ni lah. Qahhar, Jabbar, Muntakim dan sebagainya. Okay. Alright. Okay. Sampai apa? Sampai peringkat. Ni kalau orang berminat lah. Perasan tak kalau kita pergi kedai-kedai Cina tu, dia ada letak cermin kat pintu. Kat pintu kedai kan ada macam cermin tu kan. Ini kalau ikut terjemahan, ini bukan bidang kita lah, tapi maknanya ada orang sampai dia kait-kait ini dengan apa? Dia kata apa? Tahu yang tahu. Cina kan dia mesti ada positif dengan negatif kan? Lelaki, perempuan, siang, malam. Tanah lawannya apa? Itu. Jadi sampai peringkat bukan setakat yin yang ni. Yin yang ni dia agama apa yang pakai yin yang? Taoism. Jadi sampai ada satu buku tu dia tulis apa? The Taoism of Islam. Tapi yang tulis ni Mak Saleh lah. Okey. Buku ni boleh cari, Taoism. Alright. Jadi dua Jamal dengan Jalal. Alright. Okey. Kan dulu kita ada, ingat tak dulu kita ada kursus yang viral kat Malaysia dulu. Apa yang tu? Dr. Ari tu. Ari Ginanjar tu. ESQ, ingat tak? Dulu kita ada ESQ. Dulu Petronas pun ambil, syarikat-syarikat konglomerat pun ambil ESQ 165 kod dia, ingat? 165. Satu apa? Syahadah. La ilaha illallah. 6 apa? Rukun iman. 5 apa? Rukun Islam. Itu dia punya kod dia, 165. Mana-mana syarikat besar semua ambil. Dia akan motivasikan orang. Kita ni ada God spot lah, macam-macam lah cerita dia. Maknanya kita ada naluri buat baik dan sebagainya. Okey, tak ada masalah yang tu. Cuma bila dia cuba buat satu modul baru dulu, yang jadi isu tu apa? Dia kumpulkan semua sekali Asmaul Husna yang 99 tu. Cuma waktu tu belum habis syarah satu-satu, dia baru peringkat awal. Dia kata apa? Macam mana kita nak apply semua Asmaul Husna tu dalam kehidupan kita. Kita nak realisasikan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi saya masih ingat cerita tu, waktu itu Dr. Zaharuddin yang terkenal dalam bidang perbankan Islam tu, dia masih belum habis PhD lagi. Dia masih study dekat UK. Jadi waktu dia nak balik tu, dia pun masa dia tak panjang. ESQ cuba panggil dia untuk review, semak sikit-sikit lah. Kalau ada apa-apa tak kena dengan modul tu. Jadi dia hanya sempat buat lawatan ringkas. Ketika dia on the way nak balik ke airport, modul tu dia baca sekali lalu. Dan ketika itulah dia tulis, dulu dia ada blog Zaharuddin Rahman, dulu dia ada website dia. Ketika itulah dia sampaikan kepada ASQ, baru ASQ perasan. Dia kata apa? You nak apply 99 nama Allah, yes, tak ada isu. Tapi macam mana sifat Jalal tu? Macam mana you nak jadikan kita ni seorang yang muntakim? Mana boleh? Nampak tak? You nak jadikan saya bersifat Jabbar, mana jadi? You kena tahu tak semua Asmaul Husna boleh pakai. Yang Rahman, yang Rahim, yang Halim, yang tu boleh. Tapi kalau yang tadi tu, macam mana saya nak jadi kedai BEM macam mana? Baru dia, tak payah juga. Jadi maknanya kena betul-betul ada konsultan, bukan konsultan, dia konsultan yang problem ni, dia konsultan. Kalau konsultan dia problem. Okey, jadi kalau mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Okey. Inna sesungguhnya. Okey. Sesungguhnya fiha, di dalamnya, padanya. Nya tu apa? Nya tu kawasan tu lah. Kawasan sama ada Palestin ke,
Baitul Maqdis ke kawasan. Kawasan penempatan ni kita kira sebagai muannas. Dia macam qarya, kampung, kawasan. Dia kata apa? Di sana ada kauman jabbarin, kaum orang-orang yang zalim. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lan, never, tidak sekali-kali, tidak sekali-kali, nadkhulaha, kami akan memasukinya, tidak sekali-kali kami akan masuk padanya, masuk di kawasan itu. Dia pula bagi syarat, kami tak masuk tapi boleh masuk. Bila kami masuk? Hatta, sehinggalah, sehinggalah yakhruju, mereka keluar, yakhruju minha, mereka keluar daripadanya. Okey, sehinggalah mereka keluar daripadanya. Okey, itu syarat yang dia bagi. Okey, baris ketiga, ayat yang lain tapi cerita yang sama. Okey, cuma dia ada pakai satu perkataan yang agak special dalam bahasa Arab, iaitulah perkataan madama. Nampak tak? Perkataan ini kita boleh masukkan kepada semua jari-jari yang ada di tapak tangan madhi. Asalnya ma, da, ma. Ini. Okey. Ini dia satu perkataan ni. Ini berada di jari kelingking atas sekali. Huwa. Ayat yang Ustaz tak bagi tu hari ni. Yes. Ini ayat huwa ni. Ini dekat jari huwa. Okey. Okey, boleh tak saya tukar dia kepada saya boleh saya? Kalau saya jadi apa? Saya. Ana jadi apa? Madam tu. Madum tu hayya. Dalam berubah baris, Ustaz? Yes. Dia tak ada. Madam tu tak ada, nanti jadi madam lah. Dalam Quran kan ada madum tu hayya. Kalau kami dia jadi madumna. Okey, tak apalah tu. Yang penting perkataan tu. Okey. Kalau kami dia jadi madumna. Dia berubahlah, dia tak idam dia. Okey. Yang tu tak penting, yang penting makna dia. Madama, dia hanya dalam bentuk madhi sahaja. Yang ini yang Mak Salih pakai apa? As long as. Mak Salih guna as long as. Apa as long as? Selama mana? Selagi mana? Okey. Okey. Jadi apa cerita dia? Qalu ya Musa. Lebih kurang macam baris kedua juga. Mereka berkata, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami, lan, tidak sekali-kali, nadkhulaha, kami akan masuk, kami akan memasukinya, tidak sekali-kali kami akan memasukinya. Tengok, dia pakai lan, tidak sekali-kali, tambah pula abadan, forever. Memang tak boleh bujuk dah lah. Ini keras kepala sendiri. Sebenarnya lan tu dah okey dah. Lan tu dah menunjukkan never. Tapi bila dia tambah abadan, forever, selama-lamanya. Tak payah bujuk lah. Madamu. Yang ini kita pindah ke jari mana? Kelengking bawah sekali ni. Ni. Tadi madama dekat atas. Huwa. Madama kuma.
Madamu. Jadi kelengking bawah sekali merujuk kepada mereka. Madamu, selama mana mereka, selagi mana mereka fiha, di dalamnya. Ada di situlah. Selagi ada saya tak masuk. Alright. Okey, baris seterusnya perkataan fokus kita ialah tadkhuluna. Sepatutnya dia berbunyi tadkhuluna. Jari tengah bawah sekali. Antum. Jari tengah bawah sekali antum. Semua di situ ada perubahan, dia buang nun itulah. Itu dalam nota-nota akan datang kita terangkan. Okey. Dia buang nun. Jadi sepatutnya tadkhuluna. Okey. Am hasibtum. Cuba lihat perkataan hasibtum. Fi'il madhi. Itu adalah fi'il madhi. Hasiba. Hasiba. Apa maksud hasiba? Kira hisap, ngira. Mengira. Dulu zaman mak saya dulu, dalam zaman mak saya dulu ilmu kira-kira, lepas tu dia naik sikit ilmu hisap. Lepas tu dia canggih sikit hisap. Sekarang matematik lah. Hisab. Sebab itu cuba tengok. Kira-kira yang ada kaitan dengan matematik ni, tiba-tiba dia jadi apa? Sama-samalah kita muhasabah diri kita. Kenapa muhasabah pula ni? Kena buat kira-kira lah. Kena buat correction. Muhasabah. Kena check balik. Kira balik. Congak balik. Bagi balik. Tolak balik. Yang negatif tolak. Yang positif buat kuasa 2, kuasa 3 dan sebagainya. Jadi hasibah. Okey? Alright. Di situ dia pakai makna apa? Mengira. Orang Melayu kata apa? Kira. Kira Kedah. Dia bukan kira itu, tak boleh nak kira. Kalau Kedah ni tak boleh nak kira ni, tak boleh nak kira. Itu lain pula orang Kedah ni tak boleh kira ni, dia ni tak boleh kira ni. Bukan mana dia tak boleh kira 1, 2, 3, dia tak boleh runding kan, tak boleh buat runding orang ni. Okey. Dia sebenarnya mengira di situ dia pakai makna konteks. Bukan itu makna literal. Kalau orang Melayu dia kata apa? Kalau nak tahu makna yang lebih jelas, tengok sinetron Indonesia lah. Saya kira kamu dari Malaysia. Saya kira. Apa maksud saya kira? Saya sangka. Saya sangka. Kira di sini assume atau assume. Bukan calculate. Am hasibtum kata Allah. Atau am tu boleh jadi atau. Am boleh jadi adakah. Dia kadang-kadang kalau kita pakai makna atau tu dia sama dengan au. Kalau kita terjemah makna atau dalam Quran, dalam bahasa Arab ada satu lagi vocab untuk atau dia au. Yang ni pun atau juga. Au. Alright. Atau kata Allah. Ataupun adakah? Am juga boleh jadi adakah? Hasibtum, kamu semua menyangka. Kamu semua mengira. An kadang-kadang dia tak ada makna langsung. Tapi di sini kita bolehlah letak terjemahan bahawasanya. Tadkhuluna, kamu semua akan masuk syurga. Kamu semua akan masuk ke dalam syurga. Walamma. Maksud walamma? Belum. Walamma. Belum. Belum tu lama. Walamma. Dan. Wow di situ sedangkan.
Daripada sedangkan. Itu bukan dan. Waw tu dia panggil wal hal. Padahal. Itu bukan dating tu datang. Siapa pula tu dia dating? Dia nak pergi dating kan ni. Dia boleh terbawa pula dalam nota ni. Itu bukan dating tu datang. Walamma dan belum. Ya'tikum. Beranjak orang tengok dating kan. Ini auto. Jangan dia auto spelling. Kita kadang-kadang kita menaik. Dia tukar sendiri. Ini masalah terakhir ni kalau kita hantar WhatsApp. Kita nak tulis lain, dia pergi lain. Orang tu kata, ustaz ni mencarut pula hantar kat saya. Kadang-kadang dia ada auto correction tu. Kita tak tukar Inggeris Melayu, kita cakap lain kan. Tiba-tiba dia kata apa? Macam-macam yang pelik-pelik keluar. Allah. Alright. Belum datang kepada kamu. Literally datang. Makna konteksnya apa? Belum berlaku kepada kamu. Belum terjadi kepada kamu. Masa lalu. Apa maksud masa lalu? Yang semisal, yang sama, yang seumpama, yang sama seperti allazina, orang-orang yang khalau. Di situ khalau dia kata apa? Jangan berlalu. Khala dia maksud asal dia khala. Tengok ini asal perkataan dia. Madhi dia khala, mudhari' ni yakhlu. Okey. Kalau buka kamus makna dia banyak. Telah kosong. Telah habis. Daripada sini nanti kalau buka kamus kita jumpa perkataan apa? Khalwat. Khalwat tu apa? Khalwat ni dia tak berjemaah, dia mesti sunyi-sunyi ya. Right. Khalwatun. Okey. Ataupun kalau kita sekolah Arab, kadang-kadang ada perkataan-perkataan tertentu yang kita tidak digalakkan sebut depan cikgu lah. Itu secara bahasa propernya. Contoh. Contoh kalau kita kat sekolah kan, sakit perut, nak pergi toilet cakap apa? Bahasa Melayu. Kita cakap cikgu, saya nak pergi jamban je. Jamban. La ilaha illallah. Kalau orang Johor jamban tu macam kasar tandas. Bilik air. Sedangkan jamban, tandas, bilik air, bilik termenung sama semua tu. Kan? Jadi tandas dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan. Salah satu dia pakai apa? Baitul khala. Salah satu perkataan yang apa? Yang agak dia macam orang kata dia tak nampak sangat macam toilet jamban tu. Dia panggil baitul khala. Yes, rumah sunyi. Bilik bersunyi-sunyi. Atau bilik nak mengosongkan something. Macam kita lah kan, saya nak pergi melabur je. Melabur. Dia nak pergi PNB ke apa? Tak, dia nak melabur tu ada. Kalau dulu kan bahasa lawak kan nak pergi melabur. Bilik termenung, baitul khala. Itu maksudnya lah. Okey itu maksud baitul khala. Okey. Ataupun kalau Mak Saleh pun ada kan, dia tak cakap nak kencing, dia kata apa? Nature call, betul? Kan ada bukan nature call kan? Nature call tu maksudnya apa? Panggilan alam semesta lah. Okey. Alright, jadi kalau konteks sekolah ni kadang-kadang bukan saja perkataan. Cara aksi, pemilihan perkataan. Okey, saya bagi contoh lagi ni selingan. Yang pernah dengar tak apalah. Kalau orang yang belajar dekat sekolah tahfiz India, Pakistan, ni cerita Pakistan dengan India, sana bukan yang kat sini bukan India jadi-jadian ini, orang India Pakistan betul. Okey. Nanti benda tu akan ada dekat filem tapi orang kita tak faham, dia tak ketawa. Siapa pernah duduk kalau siapa yang pernah duduk sana dia mengekek kalau ketawa contoh.
Kalau tengah menghafal Quran, kita tak boleh suka-suka pergi dekat guru nak kata pergi toilet ke. Ganggu seorang tengah ramai. Masing-masing tengah sibuk dengan hafalan. Jadi macam mana? Seorang guru mungkin dia pegang 50-60 student keliling dia tu. Kan ada macam row depan dia tu. Jadi macam mana? Siapa-siapa yang ada masalah nak pergi bilik termenung ni, just bangun saja. Bangun daripada duduk. Okey? Tunjukkan Bajrangi Baijan. Yang Salman Khan tolong budak bisu perempuan tu. Kan ada budak perempuan daripada Pakistan tu yang dia nak hantar balik tu. Kan dia orang lurus bendul tu. Jadi ada satu scene, nanti balik tengok fahamkan satu dengan dua ni. Ada satu scene budak tu perempuan. Dia nak buang air. Yang dekat sungai Kashmir tu. Jadi Salman Khan letak dia kat depan. Letak kat batu depan tu Jadi Salman Khan minum air kat bawah. Salman Khan minum air sungai tu kan dia macam dia baring minum air sungai tu kat bawah. Jadi ketika dia minum tu, dia rasa dia tunjuk budak tu. Satu ke dua? Rupanya budak kat atas tu dua. Berak pula dia kat atas. Faham tak? Mana air tu berubah rasa lah. Sebab dia minum, budak tu berak kat depan. Jadi itu rahsia dia. Nanti tengok balik satu dengan dua. Dia tunjuk satu ke dua. Kita tak faham lah. Saya terangkan password tu saya terang. Itu maksud satu atau dua. Jadi balik pula tadi. Khalau. Mana asal khalau? Kosong. Mereka telah kosong. Mereka telah tak ada. Apa maksud telah kosong? Orang tu dah matilah. Dia dah tak ada lah atas bumi tu. Jadi sebab itu dia pakai makna konteksnya apa? Telah berlalu. Dah tak ada. Jadi walamma ya'tikum, dan belum lagi kata Allah datang kepada kamu masalu misalat, perumpamaan sama seperti allazina, orang-orang yang khalau, mereka telah berlalu, mereka dah tak ada, min, daripada qablikum, sebelum kamu, daripada sebelum kamu. Jadi ayat ni panjang, nanti boleh cek. Dia ada sambungan dia, masathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Nak katanya apa? Orang terdahulu dia bukan simply masuk syurga begitu. Ada yang terpaksa berperang, terpaksa luka-luka, terpaksa mati, berjihad dan sebagainya. Jadi maknanya ada apa? Ada struggle lah, ada ujian yang Allah berikan. Okey, sikit lagi tengok baris seterusnya. Kita masuk. Kita dah berada di muka surat 15 dan muka surat terakhir nanti 16. So kita berbaki amar dengan nahi. Amar dengan nahi. Jadi amar yang pertama, qila dukhulil jannah. Qila udkhul al jannah. Kita tak perasan. Tapi kalau saya baca habis dia perasan. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mughla. Yasin rupanya, kenapa pula tadi jadi tengok tulisan asal. Tengok tulisan asal. Supaya kita tahu mana yang ori, mana yang tambahan. Kita dah belajar fi'il amar. Dakhala, telah masuk. Yadkhulu, masuk. Amar dia apa? Udkhul. Amarnya udkhul. Yes. Nampak? Lam tu mati. Tapi dalam ayat kita selepasnya ialah perkataan apa? Al-jannah. Nampak? Al-jannah. Jadi ketika itu tengok sini, berlaku perubahan. Daripada mati kita terpaksa kompromi, kita hidupkan baris lam. Jadi baris bawah yang ada dalam ayat kita itu baris yang datang, bukan baris yang asal. Asal dia mesti mati. Tapi sebabkan nak sambung dengan alif lam ni, kalau mati tak boleh baca. Jadi kebiasaannya fi'il amar, huruf terakhir fi'il amar yang mati itu bila dihidupkan, kebanyakannya akan diberikan baris bawah. Kebanyakan akan diberi baris bawah. Contoh yang paling popular kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Okey? Tapi bila kita sambung baca apa?
Kulillahumma. Bila sambung kita baca apa? Kulillahumma malikal mulki. Kita baca baris bawah. Okey. Jadi itu dia mendatanglah. Jadi yang terakhir bunyi dia apa? Kila. Tadi kita dah sebut Kita dah sebut tadi kata kerja terbahagi kepada aktif dan pasif. Kalau aktif bunyi dia apa? Qala, telah berkata. Maknanya mesti ada orang yang berkata lah. Qala. Kalau aktif qala, mudhari'nya yaqulu, sedang berkata. Okey. Tapi kalau dia pasif, kila, dikatakan. Okey. Mudhari' dia apa? Yuqal. So madhi dia kila. Mudhari'nya yuqalu. Itu cerita antara apa? Pasif dengan aktif. Tadi kita kata aktif ada aktor, pasif tidak ada aktor. Itu kalau kita ulas secara literal ataupun secara linguistik biasa. Tapi kalau orang yang belajar ilmu hadis, dengar baik, orang yang belajar ilmu hadis, kalau kila saja dia dianggap hadis tu ada masalah. Kenapa ada masalah? Sebab tak tahu siapa rawi tu. Sebab kalau qala mesti ada orang dia. Qala Abu Hurairah. Tetapi dia kata apa? Kila. Bila dia kila saja, dia tak sure. Okey. Dikatakan hang tuah itu bukan Melayu kerana tidak pernah ada cerita di sembahyang masjid, di sembahyang Jumaat di masjid. Contohlah. Dikatakan tak tahu. Sebab tu dia pakai hang lipo contohnya. Bagi orang yang anti hang tuah kan macam-macam. Dia kata sebab dia semua tu hikayat. Sebab tu dia tak kata sejarah kan? Hikayat. Kalau sejarah Tun Perak. Tun Perak tu sejarah. Tun Perak ada tarikh. Dia berkhidmat kepada 4 orang Sultan Melaka. Hang tuah dia lisan, dia lebih kepada sejarah lisan. Okey. Kila dikatakan. Yang terakhir, udkhul. Alright. Jadi macam mana kita nak terjemahkan fi'il amar? Tengok kembali ke 2 jari asal saya. Semua fi'il amar yang asal itu berada di jari tengah atas sekali. Semua fi'il amar yang asal berada di jari tengah atas sekali. So bila dalam ayat ini tidak disebut siapa nama watak yang kita bicarakan, tidak disebut secara jelas, jadi kita kembali kepada asal. Maknanya apa? Engkau masuklah. Automatik kita kembalikan dia kepada amar yang original. Amar yang original milik siapa? Awak seorang lelaki. Jadi macam mana kita terjemah? Kila, dikatakan. Telah dikatakan. Udkhul, masuklah engkau. Masuklah engkau ke dalam syurga. Engkau masuklah ke dalam syurga. Okey. Jadi alhamdulillah, insya-Allah nanti kita habiskan baki amal dengan nahi. Dan kita pun tak banyak lagi baki ni. Kita sudah berada di hujung-hujung. Hujung-hujung apa ni? Hujung tahun pun dia juga. Hujung-hujung level beginners pun dia juga. Maknanya level permulaan, level Iqra 1, Iqra 2 tu dah nak habis dah ni. Cucu kita kan belajar Iqra. Level yang ba dah nak habis dah. Lepas ni dia dah start naik yang bukan cucu je, dengan nenek yang ajar apa pening nanti. Iqra 4, Iqra 5 tu kan. So nanti kita akan insya-Allah habis saja nota-nota ni, kita akan berpindah ke level yang seterusnya. Insya-Allah sama-samalah kita sama-samalah kita menempuh apa saja badai yang berada di tengah jalan tu. Letak nanti dengan cikgu ni pun syahid sekali nanti. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita sambung pada sesi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama